Sedia? Let's go. Pengalaman baru di Astro Awan. Hanya di saluran 501. Bertemu semula dalam cerita dan pastinya untuk blog ini kita akan bincangkan mengenai pengalaman baru jenama berita paling dipercayai dan kini Astro Awan ini sudah pun bersiaran dalam definisi tinggi dan saya nak berkongsi pengalaman yang sangat mengujakan ini bersama dengan rakan penyampai saya di sebelah kiri saya ketika ini Luqman Haris dan juga Zaihani Madzin yang merupakan perunding gaya. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dengan saya pada ketika ini. Baik, saya nak mulakan dengan Luqman sebagai seorang wartawan dan juga penyampai berita dan melalui proses transformasi ini. Bagaimana Luqman melihat proses transformasi ini secara keseluruhannya, Luqman? Secara keseluruhannya, ianya satu perkara yang sangat mencabar. Sudah tentu kita sudah lama ingin mengubah siaran kita kepada definisi tinggi dan akhirnya alhamdulillah kita berjaya untuk buat demikian. Kerana sekarang ini penyampaian berita itu bentuknya pelbagai, bukan seperti dahulu. Betul. Jadi semua elemen memainkan peranan yang penting termasuk visual dan sebagainya. Seperti kita tengok promo tu ada, sebelum ni pun mungkin ada Syaf ingat, ada orang ingat saya buat augmented reality, studio terbakar dan sebagainya. Kereta jadi bukan saja message dan editorial yang penting untuk kita bawa, tetapi elemen visual, elemen audio dan sebagainya itu penting untuk memperkayakan pengalaman viewers kita, iaitu penonton kita, supaya kita boleh memberikan penyampaian berita yang lebih holistik, lebih menyeluruh dengan lebih baik dan kekal sebagai saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Tapi pada saya yang paling lebih mencabar adalah orang-orang macam Kak Zai ni, kerana wardrobe dan sebagainya semua tukar lah untuk nampak kita ni kekal. Yang tu kita nak kongsikan dengan Luqman sebentar saja lagi, tapi kita nak teruskan kepada Zaihani dulu. Jadi Kak Zaihani sebagai perunding gaya, jadi bagaimana Zaihani melihat proses transformasi ini? Sebab saya pasti banyak perkara yang perlu difikirkan dari segi tata rias wajahnya, dari segi solekannya, dari segi pakaian yang perlu kami gunakan, kami sebagai pemberita yang berada di barisan hadapan yang dapat ditonton oleh penonton secara terus ini. Jadi bagaimana Zaihani melihat perkara tersebut? Sebenarnya all this HD makeup requirements ni adalah satu myth. Myth, you know. Okay. So dulu-dulu dalam 10 tahun lepas masa kita mula-mula menceburi makeup for HD ni, macam-macam lah kena pakai airbrush lah, whatever lah, you know, untuk mendapatkan efek yang flawless. Tapi dia ada juga dia punya pros and cons dia pakai airbrush ni. Like dia akan makan masa yang lebih, you know, and then also I don't know what they call it, yang airbrush tu dia tu lubang dia kecil. So bila you blow the foundation tu dia akan tersumbat. So itu adalah satu Cabaran mungkin? Cabaran yang I rasa macam tak sesuai lah untuk makeup. Airbrush tu pun dicipta untuk graphic artist, bukan untuk HD makeup. So lama kelamaan, and I pun sendiri I fikir takkanlah tak ada over the counter produk for HD kan? Ada. So maknanya now we don't have to, kalau dulu kalau pakai airbrush nak kena order foundation from US. No. That's not necessary, you know, and it's not practical, I rasa. So what I advise Astro masa tu was pakai over the counter punya produk, tapi kita nak kena spend sedikit masa untuk menghalusi base tu. Tapi beza kan solekan untuk SD dan HD, tak berbeza. Perbezaannya sangat sikit. Kalau you tanya I lah, I rasa macam that's why I kata all this HD kena ni, I think it's all myth. It's a myth, you know. And even makeup artist pun takut. No, you don't have to, you tak payah takut, you know, tak payah takut. Dia basically kita tak boleh, sebab dia punya definition tu terlampau sharp. Betul. So maknanya base tu nak kena sangat-sangat halus and rata. Sama juga kalau you pakai airbrush. Masa mengambil apply foundation dengan airbrush ataupun dengan the conventional way of pakai brush ke sponge ke, sama.
You nak kena haluskan tu je. Tapi makeup artist takut, kita pun takut Syah, Betul. kerana kalau HD Tak muka kita takut. tak nampak Itu tak antara cantik, itu nampak antara betul ketakutan kan. pada peringkat awalnya lah, betul. Tak takut because basically bagaimana you keluar on TV tu adalah 3 elemen. Makeup, lighting dengan kamera. So kita kena tiga-tiga ni kena adjust, you know. So tak banyak beza lah pada. Tak banyak beza. But how do you feel? Luqman bagaimana, betul? Saya setuju juga tak banyak beza lah. Tapi dia mungkin ada sedikit beza kerana jurusolek pun mereka perlu menyesuaikan diri dan sebagainya. Kita pun perlu menyesuaikan diri dengan penyampaian cara baru. Yalah, of course. Tapi sikit sangat perbezaannya. Dan kadang-kadang macam kita ni behind the scenes yang mungkin penonton tak tahu, kita perlu pergi bersolek dengan lebih awal. Lebih awal, untuk betul. masa yang Yes. okey. Itu yang Luqman kena kongsikan sekarang, Luqman, betul. Dulu kita mungkin pergi bersolek mungkin setengah jam sebelum kita ke udara. Tapi sekarang ni sekurang-kurangnya sejam. Jadi untuk setengah golongan kan, kalau mereka ingin buat kerja di meja berita, kemudian nak pergi makan, kemudian nak pergi solat dan sebagainya. Betul, Jadi betul. kadang-kadang jadual satu hari tu dia sangat pack dan sangat padat. Tapi saya rasa kali pertama saya bersiaran dalam standard HD ni, high definition ni, kadang-kadang kita pun merasa takut sedikit lah kerana kita berharap kepada pasukan-pasukan seperti pasukan Kak Zai sebagainya untuk membantu kita kan. Betul. Tapi kita masih lagi ada sedikit kurang keyakinan kerana macam saya ni kulit gelap. Jadi kadang-kadang dia susah sikit untuk make up untuk bagi nampak okey, lighting lebih cerah, Betul. HD dan sebagainya. Tapi kita percaya kepada Itu tim antara Kak Zai ni, kita itu percaya. antara evaluation ataupun penelitian yang perlu dilakukan oleh tim Kak Zai, tim Zaihani sendiri dalam memastikan pemberita ataupun kami ni tampil molek lah di hadapan Sebenarnya kulit gelap you ada advantage Ya ke? Because Cakap aje. No, you have advantage because you tidak memerlukan so much contouring. You dah ada natural contouring. Kalau orang berkulit putih itu lebih mencabar bagi kita, bagi makeup artist, because you have to, you nak kena shade dia, nak contour dia tu kan, so that dia tak nampak flat. Faham. Tapi kalau orang yang berkulit gelap, itu dah half of the job is done already. Tapi kalau bibir pun boleh nampak pucat kan kalau definisi tinggi dan juga lighting putih. Kadang-kadang Yes. kita perlu pakai gincu secerah Kak Zai punya gincu tu nampak okey. Taklah. Kak Zaihani, tadi saya ada bercerita, kita sempat berbual sebentar tadi. Jadi Zaihani kata proses transformasi itu mengambil masa yang cukup, saya kira cukup untuk penata gaya dan juga juru solek ataupun juru makeup untuk melakukan kajian yang terperinci dalam kita melalui transformasi ini. Bagaimana Zaihani melihat proses ini, Zaihani? Dia sebenarnya kita mula-mula bersiap untuk migrate lah ke HD ni dah lama sebenarnya, bertahun-tahun dah. Kita sudah pun makeup artist ni sudah bukan makeup artist, makeup pun kita dah mula mengguna teknik HD friendly, not too HD tapi menggunakan HD friendly, because kamera pada masa tu dah sudah HD, cuma transmissionnya SD. So kita sebenarnya kita persiapannya dah dibuat. If I'm not mistaken, Akademi Fantasia 2010 ke? Okey. Kita sudah pun test dengan program tu. 2010 definisi tinggi. 2010. Ya. Tapi siarannya masih lagi SD, tapi recordingnya, live-nya ini is HD. HD. Yeah. So that was how long ago, we prepared for this. Tapi memanglah bila you masa dulu tu dia taklah senervous sekarang. Tapi bila sekarang ni bila dah yes we're going HD, like jadi padahal tak nervous pun, tak sepatutnya nervous. Kalau kita tak cakap pasal tadi kita dah cerita pasal makeup, bagaimana pula dengan penataan image tu, Kak Zai? Dia sama je. Cumanya warna-warna yang tak boleh pakai on SD, kita boleh pakai on HD. So Contohnya? Putih. Oh, putih. Putih boleh pakai, Sebab Luqman antara yang suka bermain dengan warna. Luqman suka warna kuning, merah. Jadi bagaimana? Jadi sekarang dah boleh lagi, Kak Zai? Boleh. Because kalau dulu, kalau kamera dulu, SD dulu, dia kalau kita pakai warna terang macam merah ke, dia akan bocor tepi tu, dia akan bleed on the edges. Not with HD. So maknanya kalau yang terang, sepatutnya lah nampak lebih sharp. So in terms of pewarnaan, dia memberi lebih
choices lah yang kita bebas lah nak pakai baju. Cumanya kita kena sesuaikan dengan konsep program tu juga. Tak boleh nak hantam semua colour kan. Ya, mungkin Lokman nak kongsikan. Macam saya pun Lokman ada cakapkan masa mula-mula bila kita nak sebut transformasi ke resolusi tinggi ataupun HD ni, ada sikit rasa takut dan juga rasa macam gementar nak berhadapan di untuk bersama dengan penonton di televisyen khususnya. Tapi Lokman sendiri kita berjaya mengatasi perkara itu dan kita terus committed dalam memastikan bahan yang kami sampaikan, berita yang kami laporkan adalah berita-berita yang tepat yang sampai di hati. Jadi bagaimana Lokman melihat situasi transformasi, kita dah transform ke HD, transformasi dari segi penyampaian, dari segi laporan yang kita bawakan, Lokman? Sudah tentu rasa gementar pada mulanya itu adalah satu yang semula jadi kerana kita ini kali pertama ingin melakukan sebegini kan. Tapi dari segi solidkan penggayaan dan sebagainya itu satu, penyampaian juga satu, saya ada kongsi sedikit sebanyak tadi. Tapi kalau kita sebagai pembaca berita dan penyampai ini, kadang-kadang kita takut juga aspek-aspek teknikal. Kerana hari pertama kita go HD, hari pertama kita siaran definisi tinggi, sentiasa ada kemungkinan akan ada sebarang yang kita tak boleh jangkakan teknologi dan sebagainya. Jadi apabila kita sedang bersiaran secara langsung, penyampai duduk di depan menyampaikan berita ataupun program bual bicara dan sebagainya, ada je kemungkinan akan berlaku, dan itu yang membuatkan saya rasa menyumbang kepada perasaan nervous itu, gementar itu, kerana kalau kita berlintas langsung dengan rakan setugas seperti Faris Azman tadi, mungkin ada masalah di situ dan sebagainya. Jadi bila kita duduk dan kita menyampaikan berita, kita sentiasa ada perkara-perkara itu berlegar di fikiran kita. Alamak, ini adalah first day. Bagaimana kalau ini jadi? Bagaimana kalau ini jadi? Jadi itulah mungkin gementar itu, gemuruh itu sedikit ada, walaupun kita sudah melakukan ini lama, tapi kali pertama ini HD. Tapi apapun, satu perkara yang akan sentiasa kekal dalam hidup adalah perubahan. Jadi ini adalah perubahan yang kita bawa kepada saluran 501. Bukan sekadar definisi saja tambah, tapi ia membolehkan kita memperkayakan lagi kandungan yang kita akan bawakan kepada penonton kita selepas ini. Perubahan itu perlu untuk kita terus bergerak ke hadapan dan kekal menjadi jenama berita paling dipercayai di Malaysia. Dan Kak Zai, kita dah cakap pasal make-up, kita dah cakap pasal penataan image dan juga gaya. Jadi bagaimana Kak Zai melihat di waktu-waktu yang akan datang, bagaimana perkembangan HD mungkin akan jadi lebih, orang kata super duper HD di masa akan datang. Mungkin akan jadi yang macam tu Kak Zai. Macam 4K dan sebagainya. 4K dan sebagainya, betul. Ya. So I rasa macam kalau apa nama ni, kalau kita bergerak or migrate to 4K ke whatever, dia bukanlah apa nama ni, overnight, you know. Dia secara gradual. Sekarang ni pun kita masih lagi every time anchor apa nama ni menyampaikan berita, kita masih lagi review. So I think kalau kita apa nama ni pergi kepada yang lebih lagi lah, Atra, whatever, I think it will be a natural progression. I tak suka takut-takutkan because dia selagi ada lampu, ada kamera, it should work. Betul. And kita pun untuk memastikan that everything is okay, kita practice lah. Berlatih lah. Practice makes perfect. You tak boleh main tikam je, make up, boom. No, you have to check. You have to check on camera how the camera translates the colours. You know, so tak perlu takut. Baik. Saya rasa itu tadi perkongsian daripada Zaihani Muhammad Zain dan juga Lokman Haris mengenai transformasi kita kepada definisi tinggi. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi dalam slot cerita tadi. Dan seterusnya selepas ini, jangan lupa malam ini saksikan agenda Awani secara eksklusif bersama Datuk Ayub Han dan membincangkan bagaimana dengan isu integriti dan usaha bantras rasuah dalam PDRM dan kenapa perlu cegah isu keganasan dari akar, dan ikuti perkongsiannya 8.30 malam ini di saluran 501 dan astroawani.com. Dan sekian saja cerita untuk hari ini, dan kita bertemu lagi esok. Assalamualaikum, salam sejahtera.